muka surat 118 insya-Allah. Menyerahkan kepada Al-Fadhil Tuan Guru Salman Fawaz bagi meneruskan sambungan slot pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sambung pada ayat seterusnya. Wa haitsu kana kadzalika fala ba'sa. Kalau untuk beramal diri sendiri untuk qaul-qaul yang dhaif, tapi bukan qaul yang dhaif jiddan. Ini semua ni kena tanya pakar lah. Pakar yang mengetahui apa nama dia, keadaan qaul-qaul yang sangat lemah dan sebagainya. Fa illam yakun min ahli tarjih mazhab, kalau dia bukan daripada pentarjih mazhab, wa humul mawjudun al-yawm, makna di waktu tersebutlah huruf 1000 hijrah. Kita pun masih ada macam Syekh Al-Qaradari, Syekh Ali Jumu'ah, masih ada pentarjih dalam mazhab. Fakhtalafat fihim madahib fihim madahib ulama Misr. Maka ulama berselisih pendapat di Mesir, aktsaruhum ila i'timadi ma qala Syekh Muhammad Ramli. Ramli ulama besar Syafi'iyah, rumah dia, pemakam dia ada di Mesir. Dalam kitabnya, khususnya dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ada 4 jilid atau 6 jilid. Tengok cetakan dengan hasyiah dia. Jadi mengkaji. Tapi ulama di Malaysia dulu baca kitab ni, dan ada yang itqad di dalam pembacaan kitab ini. Sebab tu maknanya kalau kita melihat kepada kualiti para ulama, ulama ni dia ulama, tetapi dia musyakkik. Mana ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana. Tapi ulama-ulama dahulu mereka lebih mutamakin daripada turasnya, sebab mereka yang pertama belajar lama. Sekarang ni pun kalau kita sampai master atau PhD pun kita tak lama sangat. Dan lepas tu kita banyak aktimat kepada research tanpa kekuatan flow tu tak kuat sangatlah. Kuat sikit-sikit saja. So ini yang membelenggu kita di antara penulisan dan ulama yang faham. Sebab itu perlu apapun kepada islah, kepada tajdid, innovation, menggabungkan elemen-elemen baru dan menggabungkan elemen lama. Tak adalah kita nak beli semua, tak ada. Kita gabungkan supaya kita ada turath dan kita ada moden. Itu yang terbaik. Tak mau kita hanya turath semata-mata dan kita moden semata-mata. Khususan fi nihayati, iaitu nihayat matlab. Sebab apa kitab ni mu'tamad? Sebab li'annaha, ni taklilat dia. Alasan dia quri'at, dibaca, diedit alal muallif ila akhiriha fi 400 minal ulama. 400 ulama di Masjid Azhar dengar dia baca dan mengedit. Kitab itu diedit oleh 400 orang ulama. Bukan orang biasa, bukan pelajar, ulama di Azhar. Fanaqaduha, depa kritik. Kitab ni macam tu, kena kritik dulu, kena makna dia orang kata edit dulu, wasahahuha, tasahih dulu segi bahasa, baru jadi kitab betul-betul. Jangan kita buat sekali itu tak ada edit apa dah. Fabalagat sihhatuha ila haddit tawatur. Jadi kesahihan kitab tersebut sampai had mutawatir. Memang bahasa Arab dia elok dan sebagainya. Itu kitab yang menjadi rujukan. Sebab dibaca kepada 400 orang ulama. Kita macam tu. Dalam mengajar saya pun mungkin ada kesalahan. Jadi kita perbetulkan dari masa ke semasa sehingga kita mencapai kefahaman yang tepat. Sebab itu asatizah pun baca sekali dan fikir, mungkin saya ada kesalahan, kita ulang-ulang. Sebab kita, manhaj kita ni bukan ceramah. Manhaj kita nak berfikir dengan cara yang betul. Itu yang kita kena tahu. Bukan kita nak fatwa, bukan kita nak berfatwa. Baru nak fikir marhalah tafkir. Marhalah mengenal manhaj. Tapi orang lain belajar, dia kan nak tahu hukum lah. Dia pergi jumpa tu guru nak tahu hukum, dia nak fatwa. Itu tak betul cara begitu. Takkan kita belajar tu kita nak cakap. Itu manhaj yang tidak betul. Manhaj ni macam kita duduk makmal lah. Perhati, uji kaji kita, ambil masa yang lama.
tengok natijah, tengok keupayaan, tengok kita punya kecerdikan. Semua kita boleh pantau diri kita. Muqabalah, munaqasyah, soal, baca. Sehingga kita ini, yang pertama dapat membersihkan diri kita daripada hawa nafsu. Tak ada kepentingan peribadi. Nak tunjuk alim ke, kita nak kadang-kadang sekarang orang nak menam cakap. Kita tak ada istilah menam cakap, tak ada penonjolan. Kita hanya menyampaikan amanah ahliyah. Tak ada kelayakan, kita diam, tak ada. Tak ada isu untuk kita diam di dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu. Wa dhahaba ulama wa Hadramut Yaman wa Syam, Jordan, Syria, Syam tu, wal Aqrat, Kurdish, wa Dagestan. Sekarang ni hebat lah. Apa banyak mengeluarkan kitab Syafi'iyah. Wa aktsaril Yaman wal Hijaz ila anna al-mu'tamada ma qalahu Syekh Ibnu Hajar. Sebab itu kita tengok tesis-tesis di Syria kebanyakan mengkaji Tuhfatul Muhtaj. Ada satu tesis PhD, dia mengeluarkan usul fiqh mazhab Syafi'i berdasarkan kitab Tuhfatul Muhtaj, ada 2 jilid. Dan dia mentahsihkan sebahagian perkara-perkara yang hatta orang keliru bila baca kitab misalnya Al-Waraqat Imamul Haramain. Bila Imam Haramain sebut wa qaulu sahabi laisa bihujjatin. Afwan, wal qira'ah syadzah, masyhur daripada Imamul Haramain dalam kitab Burhan, bukan hujjah. Dan itu yang saya pegang lama. Sebab kita bertaklid kepada Imamul Haramain. Tak buat kajian apa pun. Imam Haramain kata qira'ah syadzah, dan juga Imam Ghazali dalam Mustasfa bukan hujjah. Mana tak boleh buat hujjah. Tetapi berdasarkan kajian Syekh ini, saya tak ingat nama dia, ulama Syria, alim. Dia baca keseluruhan Tuhfatul Muhtaj, 4 jilid itu secara mendalam. Dia dapati bahawa sebenarnya Imam Syafi'i berhujjah dengan qira'ah syadzah. Dan banyak dalil yang ditunjukkan dalam kitab Dia terus mengkaji kitab dan dia mengisbatkan bahawa qaul yang lemah itu yang kuat. Sebab yang masyhur yang dinukilkan oleh Imamul Haramain dan ulama-ulama Syafi'i yang lain, Imam Syafi'i tidak berhujjah dengan qira'ah syadzah. Tetapi dia mendapati secara induksi, secara istiqra', Imam Syafi'i berhujjah. Jadi ini dia antara orang kata pengkaji, ya. Kita ni baca taklid, tapi sampai satu marhalah kita mulalah bergerak. Bila kita dah baca banyak, mungkin 20-30 buah kitab mazhab Syafi'i, kita belajar ilmu hadis, ulumul hadis, usul fiqh, bahasa Arab, kita ada keupayaan untuk menilai sebahagian. Nak kata semua ada lah keupayaan kita. Tapi di Malaysia tak ramai yang gemar manhaj begini. Kita belajar sikit, kita ceramah. Ceramah tu suara tu lebih kuat daripada point. Point kecil lah. Itu ibarat Syekh hari Jumaah, dia panggil lisan tawil muh saghir. Orang yang otak kecil, lidah dia akan panjang. Kalau otak kita besar, lidah kita pendek. Dia macam tin lah. Tin kosong bunyi kuat, tin penuh bunyi slow. Ini saya tanya kata-kata Syekh Ali Jumaah, hafizahullah. So kita nak ubah kepada manhaj lisan tawil kepada muh kabir, yang menjadikan percakapan kita teratur, kemas dan ada mesej. Dan kita tahu macam mana kita nak ubah masyarakat. Islah, kita mesti jadi doktor yang tahu diagnosis, apa isu, apa keperluan, dan bagaimana kita nak islah mujtama'. Itu wazifatul fiqh. Fungsi fiqh sebenarnya menjadikan fiqh ini penyelesaian kepada masyarakat sehingga mereka menjadi orang yang bertakwa, dapat mengeluarkan diri mereka daripada kesusahan kepada fa inna ma'al usri yusra. Itu adalah ilmu fiqh. Menjadikan benda yang susah itu senang. Itulah wazifatu al-faqih. Bila orang jumpa kita, kita memudahkan urusan orang. Dia rasa payah sangat, kita buat kesenangan kepada mereka. Itulah fiqh. Yang ini Ibnu Hajar pasal boleh pilih
fi kutubihi bal fi tuhfatihi. Ada 4 jilid, ada sekali tahqiq daripada ulama apa dari Stan ini, Syekh Ibrahim, Syekh Anwar, dia tahqiq dengan tim dia, ada 10 jilid. Sangat menarik. Dan ta'liqat daripada Imam Qurdi. Ada, saya beli tu cetakan Darul Basyair tak silap. Sekarang ni dia tengah mentahqiq Nihayatul Muhtaj. Daripada ramai-ramai ni anak muda yang alim, 30 orang, 20 orang, ulun mentahqiq kitab. Kita di Malaysia buat macam tu tak laku, siapa pun tak baca. Sebab kita punya negara ini, dia yang pertama, tak ada tempat nak ajak tahqiq. Yang kedua, penguasaan kita turas pun sederhana. Kita tak sampai tahap ghayat tahqiq. Yang ketiga, masyarakat pun, kerajaan pun tak sokong sangat. Jadi, bila tak ada apa sokongan daripada funder, tak ada, memang tak jalan lah. So, kalau ada funder, ada yayasan support kitab-kitab macam ni, boleh buat. Tetapi kalau kita buat pun tak ada orang beli, nak buat apa? Tapi mereka buat, pembeli ramai seluruh dunia di kalangan ulama. Dan mereka betapa dibayar sebagainya, betapa duduk situ hari-hari baca dekat 12 jam sehari, muqabalah. Jadi mereka mengeluarkan buku yang sangat berguna. Jadi sebenarnya kita, Guru Takmir, ada peluang untuk kita hidupkan semula majlis ilmu, majlis bacaan, majlis yang menjadikan kita baca ilmu, baca metodologi, baca usul fiqh, baca fiqh. Kemudian kita keluarkan coklat kepada masyarakat dan masyarakat dapat ilmu dengan bagus. Lima fiha min ihatati nususil imam. Depa kitab ini menguasai nas-nas Imam Syafi'i yang kita sebut dalam 4 kitab tadi. Apa dia? Al-Imla, Mukhtasar Buaiti dan Mukhtasar Muzani. Ma'a mazid tatabbu'il mu'allif fiha. Mu'allif membuat istiqra' yang terlampau mendalam. Subhanallah. Wa liqira'atil muhaqqiqina laha, dan ulama-ulama yang mencapai tahap muhaqqiq yang mampu mentasahih, baca dan ikut buku ni sangat bagus. Bukan orang kata Ibnu Hajar ni paling alim dalam mazhab Syafi'i, tapi tak, manhaj dia tepat. Itu kita kena tahu. Ada orang alim besar tetapi manhaj dia kurang bagus. So kita berdiri di atas manhaj. Alladhi la yuhsawna kathratan. Terlampau banyak sangat, tak dapat dibilang, banyak. So, ulama baca dan sangat menarik bacaan dia. Tetapi kadang-kadang bahasa dia agak tergantung. Tergantung tu bukan salah. Dia banyak hazaf, kita ni yang tak ada kekuasaan bahasa Arab pun pening kepala. Itu punca dia aja. Tapi kalau kita dah biasa bermain dengan istilah-istilah mantik, insya-Allah kita dapat faham dengan baik. Itu poin dia. Tapi kena banyak, macam mana kita nak faham, kena baca banyak kali. 10 kali, 20 kali, 100 kali. Baik. Ada ulama khatam sampai 50 kali. Baru dia masyi. Orang kata baru dia masyi. Summa Fathul Jawad ada 3 jilid. Summa Al-Imdad, saya tak ada Imdad. Fathul Jawad ada. Summa Syarh Al-Ubab, saya pun tak ada. Summa Fatawihi, Fatawil Kubra. Kena baca. Intaha. Tapi yang ni memang peminat-peminat, kalau di Syria dia pembaca, peminat sungguh. Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar ni ada 4 yang masyhur. Ibn Hajar Haytami, Ibn Hajar Al-Haythami, Majma' Al-Zawaid, Muhaddits Kabir. Kemudian Ibn Hajar Asqalani, Muhaddits Kabir, Ibn Hajar Qustalani. Ada banyak lagi, tapi yang tu yang masyhur ya. Baik. Kemudian qala Syekh Ali bin Abdul Rahim Bikba Kathir. Ini tambahan-tambahan. Yaman semua macam itulah. Dia kata pada syairnya wa sya'a. Ni bahar apa ni? Wa sya'a
وشاع ترجيح apa ni إذا كنت وشاع ترجيح مقال ابن حجر في يمن وفي الحجاز فاشتهر وشاع ترجيح ما قال ابن حجر. Ini bahar basit, ini boleh buat burdah. في يمن وفي الحجاز فاشتهر وفي اختلاف كتبه في رجاح الأخذ بالتحفة ثم الفتح. سوف أصله لا شرحه العباب إذ رام فيه جمع والعياب. So ini dia punya turutan dia. Masyhur di kalangan ulama tarjih Ibnu Hajar di Yaman dan juga di Hijaz. Dan berbagai ikhtilaf kitab dia dalam pentarjih, yang paling tepat adalah Tuhfatul Muhtaj. Ini satu penulis ni. Kalau bertembung Tuhfatul Muhtaj dengan Fathul Jawad, ambil Tuhfatul Muhtaj. Kemudian ambil Asluhu Al-Ubab, kemudian barulah syarah dia Al-I'ab. Qala Al-Qurdi, seorang ulama yang besar di Madinah lah, Syafi'iyah. Hada ma kana fi salaf 'inda ulama al-Hijaz. Disebut salaf juga, makna dia hanya zaman sahaja. Walaupun dah 800-900 Hijrah. Thumma waradat ulama Misr ila al-Haramain wa qarraru fi durusihim mu'tamad al-Syekh Ramli. Ini amalan-amalan ulama di Hijaz. Kemudian datang ulama Misr ke tanah haram. Mereka telah menetapkan pengajian mereka yang mu'tamad kitab Imam Ramli, itu Nihayatul Muhtaj. Dia bawa mai ulama Mesir mai ke Hijaz. Ila an fasha qawlu fihima hatta sara man lahu ihatatun biqawlihima yuqarriruha min nari tarjih. Sehinggalah tersebar kedua-dua pendapat imam ini, Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Mereka yang menguasai kitab kedua-duanya menetapkan pendapat tanpa ada tarjih. Jadi mana-mana ulama berpegang salah satu daripada Imam Ramli ataupun Ibnu Hajar, tak ada isu apa-apalah. Baik. Faqala ulama Zamazimah tatabba'u kalamahum, ulama mengkaji kalam-kalam mereka, kalamahuma itu Ibnu Hajar dan juga Ramli, ma fihi ma umdatu madhhab Syafi'i, yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i. Thumma qala, kemudian dia berkata, wa indi la tajuzul fatwa bima yukhalifuhuma. Tak boleh, Syekh Sumbul Al-Makki As-Sa'id menyatakan tak boleh berfatwa dengan benda yang bercanggah dengan Ramli ataupun Ibnu Hajar. Ini sisi etika jelah mazhab Syafi'i. Bal bima yukhalifuhuma, kembali pada Nawawi dan juga Rafi'i. Bal bima yukhalifu pada Ramli dengan Ibnu Hajar, bal bima yukhalifu tuhfata wa nihayah. Bahkan apa yang bercanggah dengan tuhfah dan nihayah juga tidak boleh kita menyanggahi. Itu kedudukan besar imam dan kitab-kitabnya. Kitab mereka banyak, tapi kalau bercanggah dengan tuhfah pun tidak boleh, ataupun dengan nihayah. Ini di antara benda yang etika. Tapi zaman sekarang ni etika ni tak diikuti sangat, sebab ulama Syafi'i pun mengharuskan ikut Syirbini, ikut Zakaria Ansari, mutaakhir yang begitu. Walaupun tertibnya macam tu, tapi akhirnya susah sebab zaman berubah, keperluan berubah dan seumpama dengan dia. Faktor zaman. Tapi kalau segi akademik macam tu, susunan dia, tertib dia. Tapi tak jauh berbeza. Kadang-kadang tu yang ni ketat sikit, yang ni longgar sikit. Tak lebih macam tu. Illa idza lam yata'arrada lahu, kalaulah Imam Ramli dan Ibnu Hajar tak bincang isu tersebut, fayufti bi kalami Syekhul Islam Zakaria Ansari. Kita boleh berfatwa dalam kitab Asnal Matalib dengan Zakaria Ansari. Jadi kitab juga, kitab Tuhfatul Tullab, banyak orang pondok. Fathul Wahab, ramai orang mengkaji dan baca buku dia. Dulu kawan saya di Petani, dia memang minat sungguh kitab Fathul Wahab. Subhanallah. Masa saya mengaji di Pondok Derak, saya pun, dia ni minat sungguh Fathul Wahab. Kaji satu persatu. Dia kadang-kadang Tuhan bagi minat ni masing-masing. Jadi asatizah boleh pilih. Sebab kitab ni semua tak lari banyak. Macam kitab Iqna' dengan Mughnil Muhtaj. Tak lari banyak pandangan. Makna dia, kalau ada pandangan yang berlainan pun tak lebih daripada 10%. Jadi kita baca kitab Iqna' banding dengan kitab Mughnil Muhtaj, dua-dua penulis yang sama. Tengok yang mana sama, yang mana berbeza. Ini sangat
bagus untuk minda kita. Kena mula sekarang beli kitab Iqna' berapa ringgit je. Kemudian kalau rajin sikit beli Bujairi ni, dia punya hasyiah dia banding dengan Mughni Mukhtar. Kalau kita mula daripada sekarang 5 tahun dah ada hasil. Misalnya sekarang ni kita nak masuk bulan puasa, kita study Iqna', baca kitabus saum, bahas, ada faedah yang jalilah, yang besar. Summa bi kalami Khatib Syirbini, orang Mesir, Syirbini. Dalam tulisan akademik banyak yang tulis Syarbini, tapi bukan Syarbini, yang Syirbini, Syirbini. Di Mesir Syirbin Khub. So banyak tulisan dia boleh Asy-Syarbini, Khatib Asy-Syirbini. Seorang ulama yang sangat hebat, zuhud lagi. So sebab itu kita katakan ulama zaman sekarang tidak akan sehebat zaman dulu. Sebab kita zuhud pun tak ada, warak tak ada, macam-macamlah kelemahan kita. So kita adalah maklumat. Kita banyak daripada mereka. Data kita banyak daripada mereka. Itu saja. Walaupun pendapat kita berbeza dengan mereka, bukan segi taqwa, tapi di segi maslahiyah. Itu saja. Nak kata kemantapan ilmu kurang sebab mereka ni hafal kitab macam-macam tulisan, keikhlasan tak bergaji, pencen pun tak ada. Subhanallah. Jadi buku pun tak ada royalty. Jadi memang ulama seperti Syekh Qardawi dia kata apa? Mujtahid di zaman sekarang tak akan sebaik mujtahid di zaman dulu. Itu kita berhenti kat situ. Makna dia kita tawadhu. Dan orang yang betul-betul alim dia tak akan kata saya lebih alim daripada Imam Syafi'i. Haibah. Walaupun dari segi akal tak salah pun ada orang tu lebih alim daripada Imam Syafi'i. Tapi ta'adduban ma'al imam. So, itu yang dikatakan al-adab. Kita adab ni bukanlah malam kita nak bincang sampai seumur hidup, hari-hari kita bincang, tapi seimbang di antara adab, ilmu, munaqashah, afkar. So di situ kita masukkan semua elemen Islam supaya kita ni ada waktu kita kritik, ada waktu kita beradab, ada waktu kita bahas macam kita saling kita bahas. Tak, tapi jangan kita menghentam tubuh badan ataupun memerli ulama-ulama kita yang menyelesaikan masalah sudah banyak. Thumma bi kalami Hasyati Ziyadi. Itu Abbadi. Kalau kita baca Tuhfah, dia ada hasyiah dia. Kita tengok apa nama dia, sebahagian daripada pentarjahan mereka kena kaji. Thumma bi kalam Hasyah Ibn Qasim. Apa dia dalam Tuhfatul Muhtaj. Ibn Qasim ni dia ada hasyiah atas Tuhfatul Muhtaj. Jadi ada 8 jilid. Bosak Abadi dalam kitab Hasyiah ala Syarhil Manhaj. Yang ni saya tidak ada. Tapi yang Ibn Qasim, dia ni sangat hebat. Tapi dia tak mengaku mujtahid. Itu yang pelik sikit. Dia, tapi segi ilmu dia mencapai mujtahid. Misalnya dia ada kitab Usul Fiqh, Aliyat, Bayinat. Hasyiah kepada Mahalli. Usul Fiqh Mahalli. Syarah Jamu Jawami'. Kita baca sampai tak faham. Dia tak setuju. Dia kata Imam Suyuti tak mencapai tahap mujtahid mutlak. Berlaku pergaduhan di antara ulama Syafi'i. Sebab Imam Suyuti, ulama Syafi'i, dia kata dia mujtahid mutlak. Ibn Qasim dia tak setuju. Dia kata kalau Imam Ghazali pun tak mengaku, takkan Imam Suyuti lebih daripada Imam Ghazali. Lebih kurang begitulah. Ala kulli hal tak apalah tu cerita. Tetapi sebenarnya saya melihat dua-dua imam ini mempunyai kelayakan untuk berijtihad. Tetapi mungkin di antara sifat tawadhu' dan seumpama dengan dia. Begitulah. Ulama ni kadang-kadang tawadhu' sampai dia tak mau mengaku mujtahid. Kita ni tak tahulah nak kata pun tak pernah kata, tapi saya tak ada itu hikayat dia. Summa bi kalami Amirah. Kita ada kitab Khalyubi wa Amirah. Semua ulama Mesir. Amirah di tempat di Mesir. Di Azhar inilah muqarrar tapi tak baca sangat pun. Jadi muqarrar tapi tak baca sangat. Tapi sepatutnya pelajar-pelajar yang belajar dengan masyayikh di universiti, dia mengkaji, dia baca. Tatabbu'. Sehingga dia mendapat satu kefahaman yang kuat. 4 tahun adalah membina malakah. Tapi tak ramai student yang dia pulun betul-betul dia hafal. Sepatutnya 4 tahun dia hafal matan minhaj. Sebanyak mana mungkin dia hafal. Daripada muqaddimahnya, matan-matan yang terpilih. Sebab itu adalah peluang kita. Bila kita sekarang ni
Hafal-hafal tapi tak ingat lah. Lupa saja. Tapi marhalah-marhalah student sepatutnya mereka terdedah pada ilmu sebegini. Thumma bi kalami hasyiah Asy-Syibramilisi dalam Nihayatul Muhtaj. Ada 8 jilid juga. Bagus. Saya tertabuk hasyiah ini, tak silap saya lah. Dia ataupun salah seorang lagi. Dalam isu yang menarik dan saya masukkan dalam tulisan macam mana ulama Syafi'iyah menyelesaikan isu bersalam dengan perempuan bukan mahram. Sangat menarik. Dalam artikel tersebut saya tidak menggunakan mazhab lain. Kalau guna mazhab lain selesai masalah. Iaitu Al-Imam Syibramilisi dalam hasyiah dia membuat itu mana kurun kelas 900 Hijrah. Dalam zaman mereka pun ada isu bersalam dengan bukan mahram. Sebab kadang orang tua-tua main salam dengan kita, ada beradik yang bukan mahram main salam. Jadi dia kata salam dengan berlapis. Salam dengan berlapis maka mengurangkan risiko. Jadi dia tak berdosa lah. Melainkan timbul syahwat berdosa lah. So kita katalah kita jadi wakil rakyat, jadi orang yang selalu berjumpa dengan orang perempuan ataupun sebaliknya perempuan jumpa lelaki, kita pakai sarung tangan. So itu boleh menghilangkan dosa. Ini dipanggil apa? Naqlul haram ilal mubah. Dia ada bab dalam kaedah fiqhiyah iaitu intiqalul hurmah ilal ibahah. Perempuan tu asal haram, kita kahwin dengan jadi halal. Binatang tu haram kita makan, kita sembelih jadi halal. Kita tak boleh makan kerbau. Mana boleh kita pergi gigit kerbau masa dia hidup? Kena sembelih dulu. So macam mana kita nak salah yang perempuan tu, kita berlapis lah. Tapi kalau ada qasad untuk talazus, itu bab lain. Tapi kalau kita disalami, dan semua orang pernah berlaku macam tu. Kalau kita berlapis, maka kemudian kalau kata Wabah Zali, eloklah beristighfar. Istighfar. Dan isu ni bukanlah isu terlampau besar. Musafahah perempuan lelaki ni, maknanya dia ada dosa. Tapi kita kadang-kadang tu kalau kita tengok orang tu tersalam, katalah dia ni pemimpin ataupun ustaz mana-mana, kita usul-usul lah. Mungkin masa tu, saya pernah jumpa cikgu saya India, dia salam kita. Saya salam je lah. Sebab cikgu, masa dia ajar kita tu, kita dah ajar 2. Jadi, mereka terbiasa. Ini bukan untuk sebagai sunnah. Nak abad kadang macam tu kita kadang, alamak, aku nak buat apa? Aku nak elak, nak lari kan macam mana? So, dengan pandangan-pandangan yang sedemikian, faliqalib man ajaza. Tapi jangan jadikan sebagai satu rutin lah. Mana ketika mana terdesak, kita jumpa misalnya pemaisuri, mungkin pemaisuri dia suar tangan, kalau kita tak salam, jatuh maruah dia, kita bertaklid kepada mazhab yang lebih ringan, kita istighfar lah. Tapi setengah orang dalam politik lah, memang jadi isu lah. Tapi kita sebagai orang yang masuk dalam dia ilmuwan, kita jangan jadikan qadhiyah isu lah. Kalau berpelukan tu lah. Setiap step dia ada mizan dia. Kalau dia berpelukan, berciuman, itu memanglah sahara. Tapi ini bersalaman isu mukhtalaf. So itu kita dalam perkara-perkara syubhat ada 3. Syubhatul madhab, syubhatul mahal, syubhatul fa'il. Syubhatul fa'il tu dimaafkanlah. Dia keliru. Dia niatkan bini dia, rupanya adik dia bersetubuh. Okey. Syubhatul madhab makna dia ada, kita macam ni. Saya beri contohlah. Kita fatwa arak ni haram. Afwan, rokok ni haram. Semua negeri, ya Ustaz Ashraf, rokok tu haram. Melainkan Perak. Ini dipanggil syubhatul madhab. Kalau orang tanya saya tak kata rokok tu makruh. Rokok tu haram. Tapi aini, tapi umat Islam keseluruhan tidak sepakat rokok ni haram. Maka nama dia syubhatu al-madhab. Makna dia masih ada mazhab yang mengharuskan. Kalau orang tu misalnya jual rokok, dan dia tidak ada, macam sekarang ni rokok di kedai runcit, 30% kedai runcit bergantung kepada keuntungan jual rokok. Kalau kita kata pendapatan dia haram, kita kata haram, tapi dia nak berhenti tu susah. Dia nak jual itu susah. Dia kerja di situ kira akaun rokok.
susah nak cari kerja melainkan kerja tersebut. Jadi kita tak kerja di situ dulu sampai jumpa kerja yang lain. Ini bukan arah-arah sebab kotaknya. Sebab kita kata ummah masih khilaf. Tapi kalau orang tanya kita tak haram. Itu beza di antara fatwa dengan orang kata apa masalah ijtimaiyah. Itu dipanggil syubhatul madhab. Tapi al-khuruj min al-khilaf mustahab. Elok dia berhenti. Kita kata elok dia berhenti. Begitulah ASB dan seumpama dengan dia. So itu dipanggil syubhatul madhab. Satu lagi dipanggil syubhatul mahal. Itu wajib kita tinggal. Yang ni sembelih tak sembelih. Bercampur di antara sembelih dengan kepak kepala. Wajib kita tak makan. Wajib kita tinggal. Sebab dia bukan syubhatul madhab. Dia syubhatul mahal. Ini diterangkan oleh Syekh Al-Jumu'ah. Hafizahullah. Dan kita ni boleh jumpa dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Al-hudud tudra' bisyubhat terbahagi kepada 3. Syubhatul madhab, syubhatul mahal. Syubhatul mahal yajibu ijtinabuhu. Syubhatul madhab yustahabbu khurujuhu. So, ini qawaid. Berinteraksi. So, sekarang ni salam musafahah syubhatul madhab. Majoriti ulama mengharamkan, betul. Kita pun pegang, kalau tanya fatwa haram. Tapi kalau ada keadaan tertentu, kita tak boleh nak elak. Dan Imam Syafi'i ni, dalam hasyah dia meletakkan dengan cara macam mana? Berlapis. So, kita balik kampung, kita tahu nenek-nenek kita yang untuk makan pupu dan sebagainya, dia ni bersalam, kita pakai sarung tangan siap-siap. Jadi kita khuruj minal khilaf mustahab. Jelas tak? So, ulama Syafi'i menyelesaikan masalah mereka dan isu musafahah ni tak dibincangkan oleh Imam Syafi'i secara detail. Oleh Imam Nawawi secara detail. Dia hanya sebut haram saja. Begitu. Tapi tak ada qadiyah. Maksud dia bagi Nawawi haram mutlak. Sebab kaedah itu disebut oleh Imam Syarbini dalam Mughnil Muhtaj. Disebut kullu ma massa nadaru kullu ma haruma nadaru haruma massu. Setiap benda yang haram tengok, haram sentuh. Begitu. Jadi ini cara bagaimana ulama dia menyelesaikan qadiyah ijtimaiyah. Sebab itu kita jangan tengok Islam ni di Malaysia aja. Islam ni dia merata tempat di seluruh dunia. Ni kita tak kira anjing lagi. Di Malaysia kita tak belah je, tapi kita pergi Turki, kita pergi merata anjing sekeliling rumah. Kadang-kadang kita sewa hostel tu anjing penuh. So di sana kita ada pendekatan yang lain. Di sini sebab sekali sekala kalau kita kena, kita sama macam biasalah. Tapi di sana tu hari-hari kita dijilat oleh anjing. Kita pun dijilat oleh anjing. Tuan Guru. Ya saya. Maaf mencelah Tuan Guru ya. Silakan. Dalam mazhab Maliki, dia hak orang perempuan duk pakai brush apa tu, hak make up tu kan banyak buat kulit babi. Apa bulu babi lah, semua kira hak babi lah kan. Tapi dalam kalau kata perempuan dah ramai pakai, solekan macam tu, orang Islam pun pakai, kita boleh cenderung ambil pendapat mazhab Maliki ke yang membenarkan pakai yang tu setelah ianya dicuci, diproses. Sebab di Malaysia tak dianggap umum balua. Dia banyak tapi dia tidak mencapai umum balua. Sebab produk yang bukan khinzir lagi banyak. Dia tidak mencapai kepada makna umum balua lagi. Sebab makna dia benda tu boleh diselia dan kita kalau segi halal jaki memang tak lepas. So tak boleh ambil tu lah. Pasal ada alternatif lain tu, kita tak boleh ambil hak tu lah kan. Ya. Tapi hak di pasaran hak murah lah, hak kedai RM2 semua hak tu. Ya, murah tak menjadikan benda itu sebagai sebab kepada rusak. Ni lah yang di penjualan tu lah, peringkat penjualan. Cuma kita kata-katalah terpakai, tak payahlah sama benda tak tahu. Lepas tu tahu, basuh muka je lah. Sebab benda tu lama dah. Tapi tetap haram penggunaan dia.
Nah, kalau terpakai tak tahu, kita tak pergi kalik ke Maliki. Yalah, untuk kita nak berlepas daripada sabun Ha, kan. lepas dosa kan. Itu tak payah beli lah, haram je lah. Okey, clear. Itu dipanggil mura'atul khilaf. Mura'atul khilaf. Kita tak tahu. Saja tak boleh kan. Tak boleh. Benda tu tidak ada hajat apa-apa. Tak ada keperluan. Bahkan al-khuruju minal khilafi mustahab. Kalau keperluan macam hak kes jantung babi yang itu hak salin pergi kat manusia. Keperluan itu darurah. Tu darurat terus lah. Itu dah sampai tahap wajib. Dia isu dia bila masuk dalam badan, syariah meringankan beban, tak dianggap sebagai menanggung najis. Menanggung najis ini keluar daripada anggota badan. Nampak tak? So ini di antara taisir syariah. Dan dalam muwafaqat, kalau kita baca nanti, dia sebut apa? Hifzul muhjah, muqaddam, menjaga nyawa lebih daripada menjaga najis. Bil ijma'. Sebab itu fiqh ni, untuk kita menjayakan pembacaan fiqh dan fatwa yang elok, berdiri di atas 5 ilmu, iaitu fiqh Islami, merangkumi fiqh mazhab dan muqaranah, usul fiqh, maqasid syariah, kaedah fiqhiyah, dan juga siasah syariah. So ini dipanggil manzumah fiqh Islami. Bila kita belajar 5 bidang ini, barulah kita nampak syariah itu lebih mendalam, lebih cantik, macam-macam lah. Kalau kita hanya belajar fiqh mazhab, tak cukup lagi. Kita kena ada siasah syariah. Kita kena ada maqasid syariah. Ada setengah orang dia pilih maqasid dah pun tak cukup, lagi celaru kalau mengaji maqasid semata-mata. Jadi semua kena belajar. Dia panggil manzumah fiqh ataupun manzumatus syariah. Saya masa belajar usul fiqh di Azhar dulu, masa master di Azhar ada Dr. Sulaihi, dia Allah yarham, sangat usuli, dia kata kat saya, tak intern ni kalau mengaji usul fiqh tak cukup. Sebab kita mengaji usul je, kita kena mengaji fiqh sama. Sebab itu yang saya masuk Darul Ifta, sebab bila kita ambil usul fiqh di Al-Azhar, tak ada langsung subjek fiqh. Memang hidup kita, mati kita usul fiqh saja. Usul fiqh Syafi'i, mutakallimin, Hanafi, usul fiqh muqaranah, tarikh usul fiqh. Semua usul fiqh saja dengan kaedah fiqhiyah dan maqasid syariah. Tak ada langsung fiqh. Jadi macam harian, begitulah kehidupan kita. Jadi bila dia nasihat macam tu, kita ambil nasihat orang yang pakar dalam pengalaman kehidupan syariah ini, pergi belajar fiqh. Subhanallah, nasihat dia sangat berguna. Di mana kita belajar usul fiqh itu banyak membantu cara fikir fiqh. Jadi pengajian kena ada lebih kurang 5 ilmu ini, barulah kita nampak fiqh tu boleh berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Qala thumma bikalam Hasyah Halabi, dalam Hasyah ala Syarih Manhaj, saya pun tak ada. Thumma bikalamnya Hasyah Asy-Syauburi, yang ini seorang ulama yang besar. Kitab usul fiqh dia ada, saya tak ada. Kitab fiqh dia. Thumma bikalamnya Hasyah Anani, pun saya tak ada. Malam yukhalifu aslal mazhab, selagi tidak bercanggah dengan kaedah mazhab. Tapi nak buat benda ni bukan senang, sebab kita kena kaji usul mazhab yang disepakati, yang tak dibincangkan oleh Imam dan juga Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ramli dan juga Ibn Hajar. Benda ni kalau di zaman sekarang ni dibuat oleh lajnah lah. Makna dia dilantik 20 orang kaji. Kalau seorang, pening. Melainkan orang yang tertentu yang Allah Ta'ala pilih lah. Baik. Ni ada isu. Kaqauli ba'dihim, ini isu yang contoh. Mereka bahaskan, lau nuqilat sahratun, kalaulah batu di Arafat, min ardi Arafat, ila ghairiha, misalnya dipindahkan ke Malaysia, yasihul wuqufu alaiha, kita boleh sah wukuf di atasnya. Jadi batu besar tu kita bawa main ke Malaysia, kita wukuf di Penang. Habis wukuf di Penang baru berangkat ke Muzdalifah, naik kapal terbang. Boleh tak boleh? Dari sudut tasawurnya boleh. Tapi khilaf dia kena fuqaha lah. Tapi ini dia katakan fiqh.
Siapa nak bagi? Pindah Saudi nak bagi. Thumma qala wa aqulu walladhi yata'ayyan i'timaduhu. Dan aku berkata, yang wajib kita pegang secara muayyan, yata'ayyan wajiban muayyanan, anna haula'il a'immati anna haula'i a'immata madhkurin, ulama-ulama yang hebat yang disebutkan tadi, min arbabi syuruh, daripada ulama-ulama yang syarah. Yang apa beza hawashi dengan syarah? Syarah mensyarahkan matan, hawashi mensyarahkan syarah. Beza tak? Syarah mensyarahkan matan, hasyiah mensyarahkan syarah. Itu dia. Kulluhum a'immatun fil madhab yastamiddu ba'du min ba'din. Ini maknanya yang kita sebut Imam Nawawi, apa semua imam yang kita sebut ni, semua mereka ni hampir sama kedudukan. Masing-masing mengambil pedoman daripada masing-masing. Yastamiddu ba'du min ba'din. Yajuzu al-amalu wal ifta'u wal qada'u biqauli kulli minhum wa in khalafa man siwahu. Ini yang mutaakhir ni. Kita boleh bertaklid daripada semua imam yang kita sebut tadi, Ramli ke Zapa ke, yang penting kau daripada mereka. Ini mudah untuk mufti mutaakhir seperti mufti-mufti di Malaysia. Sebab mereka ni sama kedudukan dari sudut umum, walaupun berbeza ilmu, walaupun bercanggah di antara satu sama lain. Wa in khalafa man siwah. Selama mana syarat ma syartiyah, ini bagi ma zarfiyah yang bersifat syarat, ma zarfiyah yang bersifat syarat, malam yakun sahwan atau ghalatan atau dha'ifan zahir dha'fi, selama mana pendapat itu tak teruk sangatlah, masih dalam kitaran dalil. Ini kena ada penilaian. Sebab itu tugas mufti bila dia berfatwa, dalil yang dia ada rekod perlu dinilai supaya walaupun pendapat itu dhaif tetapi dikuatkan dengan hujah-hujah yang lain. Lianna Syekh Ibnu Hajar nafsahu qala fi mas'alati dur zallatul ulama la yajuzu taqliduhum fiha. Ingat, ni kata Ibnu Hajar Haytami dalam kitabnya dalam masalah isu apa syufa'ah ni. Kesilapan ulama tak boleh kita ikut. Dan ini berlaku dalam beberapa bahagian dalam kitab-kitab mutaakhirin. Seperti pengharusan fidyah tarik ya, hailah, zakat hailah dan sebagainya. So itu apa salbiat di dalam perkara yang tidak membina masyarakat. Walaupun dia adalah ilmu, seperti dalam kitab misalnya I'anatul Talibin. Ulama kata apa? Ini dhaif. Memang tak boleh berfatwa. Tapi dia penukilkan juga boleh menggabungkan solat qabliyah, sunat qabliyah dengan ba'diyah dalam 2 rakaat sontak. Walaupun disebut di dalam kitab I'anah, tapi pendapat itu tak ada ulama Syafi'iyah yang memfatwakan pengharusan tersebut. Itu dhaif yang jiddan, kita tak nukilkan kepada masyarakat. Adapun seperti mana Syekh Wan Zakaria, ulama besar Kedah, dulu mengharuskan akikah dan korban dengan ayam, itu pendapat itu ada wajahnya daripada Sayyidina Ibnu Abbas dan sahih sanadnya. Jadi pendapat itu walaupun dhaif sisi mazhab tetapi dia kuat, ada dalil yang kuat menyokong, maka tidak mengapa ulama di Malaysia mengharuskan kepada fuqara yang B40 ini buat ibadah korban menggunakan ayam, ataupun kalau dapat anak mengakikahkan anak dengan ayam, buat sementara waktu sehinggalah Allah Ta'ala kayakan mereka. Nampak tak? Ini dikatakan fatwa ijtimaiyah. Dan ulama kita Syekh Wan Zakaria telah lama mengharuskan benda ini. Dan sebelum itu Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya mengharuskan benda ni, dan dia minta mufti-mufti bagi fatwa kepada orang miskin buat benda ni. Wa yu'marul faqir, kata dia, ay yuqallida, hendaklah diperintahkan orang miskin ikut pendapat Ibnu Abbas. Wa kadzalika al-aqiqatu, begitu juga dengan aqiqah. Jadi depa ni adalah satu keringanan jiwa untuk legalah, duit tak ada, gaji aku pun 1,200, nak beli kambing 750. Kalau impun pun tak tahu bila boleh beli, tak apa saya buat ayam dulu buat kena akikah.
Subhanallah. Selesai problem masyarakat. Betul, tak ada nas yang kuat. Tapi ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Apa salahnya dalam, ni bukan isu ibadat mahdah seperti sembahyang. Dia adalah isu ijtimaiyah, jamu orang makan. Kita boleh jaga perasaan orang miskin. Orang lain boleh buat akikah untuk anak. Dia pun sedih. Kenapa kita tak mau menggembirakan orang lain dengan pandangan-pandangan yang mudah sedemikian dan ulama mengizinkan pandangan tersebut. So, ada benda yang kita tak, kalau kita izin tak rugi agama tak rugi, ekonomi tak rugi, apa pun tak rugi. Oh, kerah tak boleh. Kita ni kerah. Ada benda yang kita kena kerah, tapi benda ni tak rugi apa pun. Macam bayar zakat fitrah dengan duit. Seorang orang kata tak boleh, kena bagi beras. Rugi ke kalau kita ambil pandangan Abu Hanifah, kita bayar zakat dengan nilai dengan wang? Ada kerugiankah di sana? Jadi ada benda yang kalau mengganggu akidah, mengganggu syariah, kita ketatlah. Tapi benda tu tak ada apa-apa, semua orang jadi elok. Kemiskinan dapat selesaikan, semua elok. Yang kita nak fikirah pasal apa? Tu, ada benda yang perlu kita berlemah lembut lah dalam dengan masyarakat. Saya cerita bagi Syekh Mustafa Al-Bura hafizahullah. Dia cerita kat kami, dia main Perak lah dulu, main cerita kat Perak bagaimana ulama Syam sebagai tempat ketat sangat, dia kata tidak boleh menjual emas dengan mengambil upah ada tambahan sebab dia akan berlaku kepada ribal fadli. Jadi masyarakat susah bila kita nak jual emas ni, upah dia kena ambil juga, pasang ikat apa semua tu, jadi harga tak samalah. Dia dapat trade in ke apa dan seumpama dengan dia. Bila dah ulama semua haram, dia kata apa? Semua orang Islam di kampung tersebut tinggal perniagaan emas dan emas. Dan akhirnya tak ada langsung orang Islam jual, orang Kristian pegang semua. Nampak kesan dia. So, sebab tu ulama fiqh kena belajar ekonomi juga, kena belajar juga bisnes. Supaya dia tahu makro ni. Kalau kita buat tindakan ni fiqh yang ada khilaf, akan merugikan masyarakat sampai tak ada langsung orang Islam. Ini kata kita kena pegang sungguh. Kita kena beza syariah dengan fiqh. Kalau isu fiqh, kita berlembut sikit lah. Tapi kalau isu syariah, kita keras. Tapi kalau isu fiqh, kita tak perlu nak bergaduh. Sebab benda tu ada rundingan. Kita boleh tengok, ada qaul dhaif dan sebagainya. Yang penting masyarakat tu stable. Dia ada kelangsungan. Kalau kita, jangan tengok negara Yaman, jangan tengok negara Saudi, jangan tengok negara Qatar. Mereka tu negara yang sesuai dengan watak mereka. Malaysia dia ada, dia punya uruf dia ada custom dia ada halangan dia tersendiri, dia ada undang-undang tersendiri, dia ada cabaran dia tersendiri. So perlu kita melihat kepada orang kata apa, kemampuan di Malaysia ni. Sebab itu perlu kepada pandangan-pandangan yang sederhana supaya Islam dapat berjalan dengan baik. Baik. Qala Said Omar, walhasil, natijah ni apa dia? Anna ma taqarrara min at-tahyid la mahida anhu fi asrina hadha binisbati ila amthalina al-qasirin an rukbati tarjihi lianna idza bahathna anil a'lam bainal hayyin la'asura alaina al-wuqufu fakaina bainal mayitain. Allah. Dia kata inilah pendapat yang bagus. Mana-mana imam yang sahih pendapat dia, tak kira lah Ibnu Hajar ke Imam Nawawi ke, kita boleh bertaklid dan berfatwa. Sebab dia kata ini sesuai dengan zaman kita yang tidak mencapai, yang qasirin, yang tidak mencapai tahap mujtahid murajjah dalam mazhab. Jadi kita ni apatah lagi yang kita tuhfah pun tak khatam, nihayah pun tak khatam. Untuk menjadi mujtahid mazhab tu jauh sangat. Jadi alhamdulillah dengan pendapat daripada ulama-ulama Syafi'i sedemikian meringankan beban kita. Sebab dia kata kalau kita tengok orang yang alim di kalangan orang hidup pun susah nak cari, bagaimana orang yang mati? Kita nak nilai
susah sangat. Tu pun kalau kita ajak kitab yang besar-besar pun orang dah lari dah. Ustaz boring kan kami nak baca buku-buku ringan ya. Itu permintaan. Itu permintaan student. Bagaimana dengan masyarakat awam? Fahadha huwa al-ahwat al-awra' alladhi daraja 'ala salaf salih al-mashhud lahum bi annahum khairul qurun. Ini manhaj yang terbaik untuk kita ikuti. Jadi insya-Allah kalau selagi mana kita berjalan di atas jalan ini, yang penting kesahihan sanad dan kitab yang kita ambil tersebut dan kefahaman waqi' yang disebut sebagai tahqiqul manat. InsyaAllah pada esok hari kita akan sambung lagi perbincangan apa nama dia kitab ini. Jadi kita buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan, isu-isu yang menarik, kaedah-kaedah yang akan dibincangkan dalam kitab ini, iaitu masalah soal iaitu famal muawwal alaihi minat tajrihain daripada Imam Ramli dan juga Ibnu Hajar. Jadi kita akan huraikan insya-Allah esok. Kemudian kita ada ceramah pukul 10 Dr. Suki, kemudian kita sambung balik dan kita akan habiskan semua poin yang penting dalam kitab ini dan nota yang dikumpulkan susun balik dan natijahnya insya-Allah kita dapat faham hakikat mazhab Syafi'i dengan lebih baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.